بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu kita sekali lagi dalam program Ihya Ramadan. InsyaAllah kali ini giliran saya untuk menyampaikan tazkirah atau tausiah secara online dengan tajuk Al-Quran Panduan Kehidupan. Mudah-mudahan tazkirah ini akan sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita kesihatan dan kesempatan untuk terus beribadah di bulan Ramadan ini. Yani bulan yang penuh barakah dan penuh maghfirah, dan bulan yang bersejarah di mana diturunkan kitab suci Al-Quran. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini merupakan antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, iaitu nikmat kurniaan kitab suci Al-Quran. Diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman agar kehidupan kita terarah dan terpandu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 9 berkaitan peranan kitab suci ini untuk memberi petunjuk. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahawa bagi mereka adalah pahala yang besar. Dan begitu juga peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 45, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakkir bil qur'ani man yakhafu Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Yang bermaksud, maka berilah peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang yang takutkan janji azabku. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jika kita renungkan kedua ayat tadi, kita akan mendapati bahawa tujuan di sebalik khabar gembira dan peringatan di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan menjadi kebiasaan manusia, apabila mendengar khabar ini, mereka atau kita sendiri akan merasa terdorong untuk melaksanakan sesuatu jika dijanjikan dengan ganjaran yang besar dan yang baik. Dan sebaliknya, merasa gerun dan merasa takut bila mana diancam dengan sesuatu yang buruk sekiranya melanggar perintah atau melakukan perkara yang dilarang. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, perasaan gembira dan takut sahaja tidak cukup. Tidak cukup setakat mendengar khabar, tanpa kita usaha menjaga hubungan kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertanya pada diri kita sendiri, adakah kita sering membacanya, menghayati isi kandungnya
serta berusaha untuk menuruti perintah Allah dan larangannya yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau kita sekadar tahu tapi lalai untuk menghayatinya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan keadaan sebahagian individu manusia yang esok di akhirat kelak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka dulunya di dunia lalai serta mengabaikan Al-Quran. Ini seperti mana firman Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang bermaksud, dan para rasul itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku menjadikan Al-Quran ini satu perkara yang ditinggalkan. Surah Al-Furqan ayat 30. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu berubah. Kita perlu berubah dan kita mesti mengambil langkah-langkah untuk kita memastikan bahawa hubungan kita dengan kitab suci ini sentiasa terpelihara. Dan pertama, pastikan kita membaca Al-Quran. Kemudian kita mulakan dengan langkah-langkah yang kecil untuk memahami dan mendalami isi Al-Quran. Mungkin dalam keadaan kita sekarang di rumah, kita boleh cuba mulakan dengan usaha membaca penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran. Mulakan dengan ayat dari surah-surah yang ringkas. Atau hari ini kita layari kuliah-kuliah tafsir online yang dipimpin oleh asatizah yang diiktiraf. Sebagai satu usaha kita mempertingkatkan pemahaman Al-Quran. Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, untuk memahami isi kandung Al-Quran adalah suatu tuntutan agama. Maka pastikan kita meraih pemahaman yang tepat serta benar akan maksud ayat-ayat tersebut. Sebahagian maklumat yang berkaitan dengan agama ini mungkin agak mudah untuk kita fahami, seperti fadilat amalan-amalan yang tertentu. Akan tetapi terdapat juga sebahagian teks agama yang tidak cukup hanya dibaca terjemahannya untuk kita meraih kefahaman yang tepat berkaitannya, dan ia memerlukan kepada penjelasan lanjut. Oleh itu amat penting bagi kita cari dari sumber-sumber yang sahih dan mendengar dari asatizah yang diiktiraf. Dan insya-Allah dengan usaha kita mulai sekarang ini, semoga nanti menarik minat kita untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dengan menghadiri kuliah-kuliah di masjid kelak, insya-Allah. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, rebutlah peluang keemasan ini untuk kita membaca, kita mendalami dan memahami isi kandung Al-Quran dengan kita mulai dari surah-surah yang ringkas bersama dengan keluarga kita, agar kita digolongkan bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, dengan menyedari akan peranan, faedah dan manfaat Al-Quran. Dan pastinya kita akan lebih rapat bersama Al-Quran dan sering berdamping dengan Al-Quran. Ingatlah, sesungguhnya Al-Quran merupakan mukjizat yang akan kekal hingga hari kiamat dan akan menjadi syafaat dan penolong bagi orang-orang yang membaca, memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik serta inayah untuk mengamalkan ajaran agama kita sesuai dengan kehendak dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga tazkirah saya hari ini memberi manfaat buat kita bersama, insya-Allah. Sekian, marilah sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.